Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Okey, baik, untuk pelajaran kita pada hari ini, Matematik tahun 4, cikgu akan bawakan tajuk nombor dan operasi. Okey, jadi kita teruskan dengan slide cikgu yang kedua. Jadi, objektif pada pembelajaran kita pada kali ini, di akhir pengajaran cikgu, murid-murid boleh mencerahkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Kemudian, kamu dapat membandingkan nilai dua nombor dan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Baik, jadi kita lihat satu persatu. Yang pertama, cikgu nak kamu cerahkan nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, baik. Jadi bila sebut je cerahkan, okey, cerahkan, kamu kena ingat cerahkan. Macam perkataan dia macam cerai kan. Jadi kamu ingat cerahkan bermaksud kita nak kena cerai-ceraikan. Okey, nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, di dalam matematik kita ada dua nilai, okey, iaitu nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, dua nilai ini bukan nilai 3 ya. Okey, jadi dua nilai ini okey, dalam matematik untuk memudahkan kamu lebih faham, okey, nilai tempat adalah di dalam perkataan. Okey, boleh ingat nilai tempat di dalam perkataan, manakala nilai digit di dalam nombor. Okey, jadi kita pergi satu persatu. Baik, jadi kita nak cerahkan nombor mengikut nilai tempat. Nombor seperti yang tertera di paparan ni adalah 62,307. Okey, ingat lagi tak pembelajaran kita yang lepas? Nilai tempat. Okey, kamu masih ingat lagi nilai tempat 7? Apa dia? Pandai. Sa. Nilai tempat bagi sifar? 10, pandai, dan seterusnya. Okey, masih ingat lagi dengan lagu cikgu? 10, ratus ribu, puluh ribu, 10, ratus ribu, puluh ribu. Itu adalah nilai tempat. Jadi, bila soalan mengkehendaki cerahkan nombor mengikut nilai tempat, jadi kamu kena cerai-ceraikan mengikut nilai tempat dia. Okay, jadi kamu ambil nombor 6 dan tulis nilai tempat bagi 6 di sini adalah 10,000. Kemudian tambah. Okay, ini cara menulis ya. Tambah 2, nilai tempat 2 ialah 1000, pandai. 3, nilai tempatnya adalah ratus. Jadi kamu boleh tulis 300. Sifar, kamu boleh tulis sifar, nilai tempat dia adalah 10. Jadi sifar 10 dan tambah 7, nilai tempatnya adalah sa. Jadi bila soalan kamu menjawab soalan melibatkan cerahkan, inilah jawapan dia. Kenapa operasi tambah ni kena ada? Ya, sebab bila kita tambahkan ke semua nombor yang mengikut nilai tempat ini, dia tetap akan memberi jawapan 62,307. Pandai. Okey, baik. Jadi, kita pergi pula cerahkan nombor mengikut nilai digit. Okey, ini dia. Contoh yang sama, 62,307. Okey, jadi seperti yang kamu lihat di sebelah ini, yang mana satu jawapan yang betul? Atau kedua-dua jawapan di bawah ini betul? Cuba kamu fikirkan. Ya, pandai. Kedua-dua jawapan yang cikgu berikan ini adalah jawapan yang betul. Kerana, okey, baik. Cuma yang membezakannya adalah jawapan yang di atas ini dia ada sifar. Di bawah ini tak ada sifar. Okey, jadi kamu dua-dua jawapan ini diterima. Okey? Kerana nilai tempat 10
dia sifar. Jadi sifar ialah sifar. Jadi kita boleh tulis ataupun tidak. Okey? Jadi kedua-dua jawapan ini adalah betul. Nilai digit bagi 7 ialah 7. Nilai bagi sifar adalah sifar. Nilai digit bagi 3 ialah 300. Macam mana nak tulis 300? 300. Pandai. Dan begitulah seterusnya 2000 dan 60,000. Jadi ingat, operasi tambah masih ada. Okey. Jadi bila kamu menjawab soalan yang melibatkan cerakin, operasi tambah mesti kamu letakkan. Okey. Baik. Jadi seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua, iaitu membanding, dan kita akan menyusun nombor. Okey, baik. Jadi cikgu sediakan beberapa nombor. Okey. Kamu lihat nombor pada kad yang di sebelah kanan dan kiri cikgu ini. Okey. Baik. Jadi yang pertama, ini merupakan data penduduk IBAN di negeri Sarawak, di beberapa daerah. Ada 4 daerah di negeri Sarawak. Pada tahun 2010. Data ini memang data yang betul ya. Cikgu tak tipu. Okey. Jadi kalau kamu lihat di Lawas 1,105 orang, di Lubuk Antu 24,712, di Bintulu 75,141, dan di Sibu 69,711. Okey, baik. Jadi contohnya cikgu nak berikan soalan. Okey. Antara daerah Bintulu dan Sibu, penduduk manakah yang lebih ramai? Okey, mari kita bandingkan kedua-duanya, Bintulu dan juga Sibu. Okey, baik. Jadi kita bandingkan. Kita bandingkan mengikut nilai tempat. Okey, cikgu akan susun 10, ratus, ribu dan puluh ribu. Nombor di atas ini adalah bilangan penduduk di Bintulu. Okey. Jadi nombor di bawah ini pula adalah bilangan penduduk IBAN di Sibu. Okey. Jadi cikgu susun ikut nilai tempat dia. 10, ratus, ribu dan puluh ribu. Jadi kalau kita nak bandingkan yang mana lebih banyak dan mana yang lebih sedikit, kita boleh lihat pada nilai tempat yang paling besar. Nilai tempat paling besar di sini adalah 10,000. Jadi kita bandingkan 7 dengan 6. Nombor mana yang lebih besar? Pandai, nombor 7. Ini bermakna daerah Bintulu mempunyai bilangan penduduk IBAN yang lebih ramai. Pandai. Okey, jadi bila kamu boleh bandingkan, apa tujuannya sebenarnya kita nak membandingkan nombor ini? Kita nak bandingkan sama ada yang mana yang banyak dan mana yang sedikit. Okey, jadi bila sedikit dan banyak kita ketahui, kita boleh susun mengikut turutan. Sama ada kita nak dia ikut turutan menaik ataupun menurun. Okey, jadi cikgu ada tips untuk menyusun nombor mengikut turutan menaik dan juga menurun. Jadi kita susun pula, sebelum itu kita susun dulu empat daerah tadi. Okey, cikgu dah susun ikut nilai tempat dia. 10, ratus, ribu dan puluh ribu. Kamu lihat yang ini tadi adalah daerah Lawas. Nombor pertama ni Lawas. Yang kedua Lubuk Antu, Bintulu dan juga Sibu. Jadi bila kita susun kat sini, Cikgu Jumrah kata tadi, tips yang pertama adalah melihat kepada nilai tempat yang paling besar. Okey, kalau kat sini ada 3, jadi kita dah boleh tahu dah yang mana paling banyak. 7, kemudian diikuti dengan 6 dan diikuti dengan 2. Okey, Lawas dia tak ada 10,000, dia hanya 1,000. Jadi dia adalah bilangan paling sedikit. Baik, jadi kita teruskan macam mana kita nak menyusun tertib menaik. Okey, ingat tips yang pertama. Tertib menaik, kamu andaikan kamu naik tangga, naik.
Okey, menaik jadi naik tangga. Tangga dari kecil ke besar. Bermakna nombor juga bila disusun mengikut tertib menaik, dia dari nombor kecil ke nombor besar. Okey, jadi seperti yang kamu lihat di sebelah skrin cikgu ini, nombor kecil ke nombor besar cikgu dah susun 1105 disusun dengan 24,712 dan diikuti dengan 69,711 dan akhir yang paling besar adalah 75,141. Jadi bila kamu susun nombor mengikut tertib menaik, macam ni lah cara dia. Okay, kamu susun dari kecil, ini kecil dan sehingga paling besar. Okey, cara dia kamu letakkan koma sahaja. Tadi bukan tambah ya. Okey, kalau mencerakinkan, ia kamu akan gunakan operasi tambah. Tapi untuk tertib menyusun nombor tertib menaik, kamu hanya perlu membuat simbol koma. Begitu juga dengan tertib menurun. Okey, tertib menurun pula sebaliknya. Turun tangga. Ingat, turun tangga dari nombor besar ke nombor kecil. Dia semakin turun, nombor semakin kecil. Okey, dari nombor besar semakin kecil, semakin turun, semakin kecil. Okey, jadi kita akan susun dari nombor besar 75,141 ke nombor yang paling kecil 1,105. Jadi seperti yang cikgu katakan tadi, bila kamu nak menyusun, susun dan juga buat simbol koma. Okey, baik. Itu sahaja untuk menyusun nombor. Jadi cikgu rasa setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Okey. Jadi untuk kalau kamu nak lebih faham lagi, kamu boleh buat ulangan, lihat kembali video-video yang cikgu telah sediakan sebelum ini. Okey. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga berikan komen yang membina untuk cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.